Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada yang kita sedar ataupun tidak. Pada kali ini saya ingin membicarakan satu topik dalam ilmu tasawuf, ya, yang berkaitan dengan ketuhanan, ya, iaitu satu ungkapan, barang siapa mengenal akan dirinya maka kenal ia akan Tuhannya. Kalamah ini masyhur dalam kitab-kitab tasawuf dan matannya amat bagus, ya, amat baik, ya, kerana ia melibatkan ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Ta'ala. Apakah maksud barang siapa mengenal dirinya maka mengenal ia akan Tuhannya? Ya. Hal ini perlu diperhalusi kerana telah tersebar, ya, daripada zaman dahulu lagi hingga sekarang. Kalimah ini ditafsir menyalahi akidah tauhid. Ya. Kalimah ini ditafsirkan barang siapa mengenal dirinya maka mengenal ia akan Tuhannya. Bermakna diri itulah Tuhan. Kerana apa? Apabila kenal diri, kenallah Tuhan. Ya. Ini adalah satu iktikad yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan bercanggah dengan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan boleh dikatakan adalah sesat lagi menyesatkan. Baik. Maksud kalimah ini ialah barang siapa mengenal dirinya, mengenal ia akan Tuhannya. Dalam arti kata, barang siapa mengenal dirinya makhluk, mengenal ia akan Tuhannya. Allah Ta'ala itu Tuhannya. Ya. Barang siapa mengenal dirinya lemah, maka kenal Tuhannya yang gagah. Barang siapa mengenal dirinya baharu, mengenal ia akan Tuhannya yang qadim. Barang siapa mengenal dirinya dicipta, maka mengenal ia akan Tuhannya yang mencipta. Inilah maksud sebenar barang siapa mengenal dirinya, mengenal ia akan Tuhannya. Dan arti kata yang lain, ini adalah satu manhaj untuk kita mengetahui akan Allah Ta'ala itulah Tuhan dan kita adalah makhluk, dengan secara perbandingan. Ya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, ya, dan pada diri kamu mengapa kamu tidak lihat. Ya. Tersirat maksudnya iaitu pada diri kita ini ada tanda-tanda untuk kita mengenal Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Seperti mana firman Allah, dan pada langit dan bumi, ya, dan barang antaranya, ya, terdapat tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah. Itu mafhumnya. Baik. Kita ketahui bahawa kita adalah makhluk. Kita adalah ciptaan Allah. Ya. Maka dengan secara langsung kita mengenal melalui diri kita bahawa kita ini dicipta. Maka mesti ada pencipta. Maka Allah Ta'ala itulah pencipta. Ya. Inilah maksud yang sebenar, barang siapa mengenal dirinya, kenal ia akan Tuhannya. Ya. Seperti satu kalimah yang masyhur yang dinisbahkan kepada Tok Kupaluh, ya. Kenal dirimu rata-rata, maka kenal akan Tuhanmu yang nyata. Ya. Kenal diri kita ini makhluk yang dicipta, yang telah wujud di atas muka bumi, ya. Maka kenal kita akan Tuhan kita yang menciptakan kita. Ya. Kenal diri kita ini yang lemah, yang dicipta, yang ada permulaan, yang memerlukan yang lain. Maka kita kenal akan Tuhan kita. Itulah yang mencipta kita, itulah yang gagah perkata, itulah yang tiada permulaan, itulah yang kekal. Dan arti kata yang lain, kita menjadikan diri kita ini sebagai tempat untuk menilik hakikat ketuhanan. Ya. Bukan diri kita ini Tuhan, tidak. Tidak. Ya. Kita ini makhluk.
Allah Ta'ala itulah Tuhan. Seperti firman Allah Ta'ala, ya, yang bermaksud sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, ya, maka semua adalah aku. Allah mengatakan begitu, ya, dalam Quran. Maka kita sedar, ya, kita sedar dengan mengenal diri kita sebagai perbandingan untuk mengenal Allah, ya. Itulah hakikat yang dikatakan barang siapa mengenalkan akan dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya, ya. Secara kesimpulannya, kenal diri kita ini makhluk, maka kenal Allah Ta'ala, kita akan Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Yang kenal diri kita ini dicipta, maka kenal kita akan Tuhan kita yang mencipta, ya. Kenal diri kita ini yang serba kekurangan, maka kenal Tuhan kita yang serba sempurna, ya. Maka itulah maksudnya. Maka jauhilah iktikad yang mengatakan apabila kita kenal akan diri kita, ya, maka kenal akan Tuhannya, maka diri kita ini adalah Tuhan. Tidak. Itu bukan maksud yang sebenar kalimah tersebut, ya. Maka jika kita beriktikad demikian, tidak syak lagi kita akan jatuh kepada kekufuran, ya, bahkan kita akan jatuh kepada syirik. Ini mensyirikkan Allah Ta'ala dengan makhluk, ya. Maka hendaklah kita fahami dengan baik-baik akan iktikad ini, ya, akan maksud ini, supaya kita tidak tercebur dalam iktikad zindik, ya, supaya kita tetap berjalan di atas iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan di atas iktikad sufi muhakkikin, ya. Sekian dulu, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.